Di dalam surah Al-Maidah ada dijelaskan tentang sifat orang-orang ahli kitab di kalangan Yahudi dan Nasrani. Apakah kepentingannya kepada perjuangan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepentingan kaitan dengan kita sebagai umat Nabi pada saat ini? Mari sama-sama kita ikuti dalam sesi ulang kaji Suratul Maidah episod kali ini. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Sama-sama kita ingin mengulang kaji dua halaman 113 dan 114 daripada Suratul Maidah. Dan pada hari ini kita bersama dengan panel jemputan Al-Fadil Ustaz Syamil Isa. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Dan Ustaz Tarmizi, apa khabar? Alhamdulillah Fadil Safas. Hari ini okey Ustaz ya? Ya, kita bawa orang Bangi ni. Oh, masya-Allah. Satu geng kan ni. Oh, masya-Allah, Orang geng, masya-Allah. Dan juga kita mengalu-alukan kehadiran rakan kita hari ini. Ustaz Syamil asal mana? Asal daripada Kuala Lumpur. KL lah. Ya, okey. KL. KL. Okay. Kita ada sahabat-sahabat Ustaz, tetamu-tetamu kita yang datang jauh dari Pahang, Ustaz Syamil. Dan Ustaz Fas, kita ada dari Jemaah Masjid At-Taqwa Felda Triang 3, dari juga Masjid Ar-Rahmah Felda Mayam, Masjid Ubudiyah Felda Tementi dan juga Masjid Al-Hidayah Felda Triang 1. Masya-Allah. Tak lupa pada kumpulan istiqamah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu hari nanti kita akan ke masjid-masjid ni lah. InsyaAllah. InsyaAllah ta'ala. Ya, untuk sama-sama berkongsi Ustaz ya dan berjumpa dengan Korea di sana. Masa ini wakil lah ni. Wakil. 4 masjid. 4 masjid. 4 masjid. Dan bagi tuan-tuan yang berada di rumah pun, jika ada masjid, organisasi yang ingin hadir bersama dalam sesi My Quran Time, amat dialu-alukan. Mari sama-sama kita mulakan sesi kita dengan doa. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Sama-sama kita melihat kepada ayat yang ke-32 dahulu sebelum kita berganjak kepada ayat 35 yang dibacakan oleh Al-Fadhil Ustaz Tarmizi sebentar tadi, iaitu terjemahannya. Oleh kerana itu kami tetapkan satu hukum bagi Bani Israel bahawa barang siapa membunuh seseorang bukan kerana orang itu membunuh orang lain atau bukan kerana melakukan kerosakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Ini adalah sebahagian terjemahan ayat yang ke-32 dan di hujung itu ada perkataan la musrifun, melampau. Kalau diterjemahkan di sini ialah melampau batas di bumi. Ya. Kalau boleh terus Ustaz Syamil menjelaskan apa maksud al-musrifun ini, apatah lagi bila bercakap tentang Bani Israel dalam ayat ini. Sila Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih kepada Ustaz Fas, Ustaz Tarmizi, masya-Allah, dan semua tamu-tamu yang hadir pada hari ini. Jadi apabila kita melihat ayat yang disebutkan oleh Ustaz Faz tadi adalah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala, dia adalah sambungan daripada kisah Habil dan Qabil ya sebelum ini. Betul. Dan akhirnya Qabil melihat kesalahannya dan setelah itulah disyariatkan hukuman sesiapa yang membunuh, maka dosa beratnya adalah ibarat membunuh semua manusia. Jadi apa yang disebut pada akhir ayat Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan apabila para rasul telah menjelaskan, telah membawa wahyu menjelaskan pengharaman bunuh ini dan juga beratnya dosa bunuh ini, tapi masih ada lagi golongan-golongan yang daripada kalangan Bani Israel musrifun, iaitu melampaui batas. Kenapa melampaui batas? Kerana
apabila telah dijelaskan kepada mereka besarnya dosa ini dan juga bahawa nyawa itu bukan sekadar milik manusia yang boleh suka hati untuk dilakukan buat apa-apa sahaja padanya. Sebab itu dalam agama pun sesiapa yang bunuh diri pun akan diazab di akhirat nanti, kerana nyawa itu hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala dan ia adalah milik ummah. Bila kita kata milik ummah ini, ada sistem yang perlu dijaga. Sebab itu apabila adanya golongan-golongan ataupun daripada kalangan Bani Israel yang melangkaui batas ataupun tidak mengikut apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap mereka, mereka ini digelar melampaui batas kerana mereka telah melanggar hudud-hudud ataupun batasan-batasan yang telah Allah tetapkan, iaitu sistem kemasyarakatan itu sendiri. Jadi mereka melangkaui batas, mereka membunuh, mereka mencuri dan seumpamanya, semua itu adalah suatu batasan-batasan yang telah Allah tetapkan dan telah Allah terangkan serta telah Nabi sampaikan, tapi mereka tetap mahu kerana diri mereka, kerana ketamakan mereka, kerana hasadnya mereka tetap melangkaui perbatasan tersebut. Jadi ini adalah maksud lamusrifun di dalam ayat yang ke-32, walaupun sudah diingatkan bahawa membunuh dan nyawa itu adalah satu perkara yang perlu dijaga-jaga, perlu diberi perhatian, dan masih ada lagi orang yang lamusrifun, dan ini mungkin berkait dengan apa yang sedang berlaku sekarang, Ustaz, Maksudnya ada kumpulan yang masih melampau batas walaupun dia tahu bahawa dalam kitab sudah pun dinyatakan bahawa nyawa itu adalah amat berharga. Jadi bila bercakap tentang perkara ini, ayat 33 kita ingin baca dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tarmizi, bagaimana penekanan daripada Allah Subhanahu Wa Taala mereka yang musrifun ini. Ayat 33 bersama Al-Fadhil Ustaz. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul, Al-Fadhil Ustaz Syamil, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran yang kasih Allah SWT. Kita nak baca ayat yang ke-33, panjang Ustaz Faz, sampai habisnya insya-Allah. Ayat yang ke-33, jom. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-33, hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan melakukan kerosakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang atau diasingkan daripada tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar. Ini adalah ayat yang ke-33 yang ada kaitan dengan ayat 41 Ustaz ya. Di hujungnya ada walahum fid dunya khizyun walahum fil akhirati azabun azim, ayat 41. Ayat 33 ini lahum fid khizyun fid dunya walahum fil akhirati azabun azim. Sama kan? Sama, tapi mengapa ia sama, apa kaitannya, itu yang kita ingin dalami sebentar lagi. Namun kita berehat dahulu. My Quran Time, Quran, Salat, Infaq, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين.
اقرأ باسم ربك الذي خلق. Hayati isi kandungan Al-Quran dalam My Quran Time. Setiap hari jam 12 tengah hari di TV9 dan saluran Astro 149. Quran, Salat, infak. منهما جاهينا وارزقنا تلاوته واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Sama-sama kita melihat kepada halaman yang ke-113 dan 114 daripada Suratul Maidah untuk kita sama-sama melihat bagaimana panduan Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umat Nabi, dan dibacakan pada ayat 33 sebentar tadi bagaimana orang yang diberikan balasan yuharibunallaha wa rasulah, memerangi Allah dan Rasul. Itu terjemahan Ustaz ya. Kalau boleh Ustaz jelaskan apa maksud memerangi Allah, macam mana nak pegang dengan Allah ni? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala memberikan suatu penggunaan Allah dan Rasul di dalam Al-Quran, maka ia menunjukkan suatu besarnya suatu perkara. Jadi apabila disebutkan dalam ayat ini sesiapa yang sesungguhnya balasan bagi orang yang memerangi Allah dan Rasul, itu bermaksud segala perkara yang mewakili Allah dan Rasul. Termasuklah Rasul, termasuklah umat Islam, termasuklah negara Islam, termasuklah undang-undang Islam. Jadi barang siapa yang memerangi segala perkara yang Allah syariatkan, dia adalah memerangi Allah dan Rasul. Mustahil kita nak perang dengan Allah Ta'ala. Allah itu Tuhan kita. Jadi tak setara langsung, kerana peperangan ini bermaksud ada dua pihak yang sedang bertelagah, yang secara zahirnya sedang berperang. Tapi ini adalah digunakan di dalam Al-Quran sebagai satu bentuk kiasan ataupun majaz. Dan bukanlah dalam bentuk yang kita faham secara hissi ataupun yang kita boleh sentuh ini. Jadi yang pertama, kerana nak menunjukkan besarnya nilaian dosa itu. Dan yang kedua, kalau kita nak lihat juga bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dan apabila menceritakan mengenai sesuatu perkara yang besar ini, Allah banyak mewakilkan kepada menunjukkan menghilangkan jambatan. Contoh, di dalam ayat riba Allah SWT menyebut fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Maksudnya kalaulah kamu tidak berhenti daripada riba, maka izinkanlah dengan peperangan daripada Allah dan Rasul. Sedangkan riba ini sedang menindas manusia. Apa kaitan dengan Tuhan? Jadi oleh kerana besarnya perkara itu, Allah hilangkan barrier terus kerana seolah-olah sedang berperang dengan Allah SWT. Contoh hadis Nabi SAW yang lain, hadis Qudsi, man adali waliyan faqad adhantuhu bil harb. Dan barang siapa yang memerangi wali aku, penolong aku, maka aku telah mengizinkan peperangan. Maknanya seolah-olah di situ Allah Subhanahu Wa Taala sedang menggunakan istilah-istilah tertentu untuk menggambarkan besarnya suatu perkara dan besarnya sesuatu dosa. Sudut yang lain pula kita dapat lihat kehebatan agama Islam ini. Agama Islam bukan sekadar satu ritual ataupun pegangan yang tidak boleh dilihat dan disentuh dan dipegang. Sebab itu bila kita katakan Islam ini adalah satu sistem, satu kenegaraan, suatu ummah. Jadi semua ummah ini yang memeluk Islam ini sedang mewakili akidah.
undang-undang itu mewakili akidah, adalah jelmaan kepada keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila orang ataupun kelompok yang memerangi Allah dan Rasul ini, hakikatnya secara zahir dia sedang memerangi undang-undang, sedang memerangi masyarakat, tetapi secara hakikatnya dia sedang memerangi Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia menentang apa yang telah Allah tetapkan. Dan inilah kelebihan agama, apabila bukan sekadar perkara dalaman yang tidak boleh disentuh, tapi di sana ada perjuangan, di sana ada jihad, di sana ada pembinaan sistem, pembinaan komuniti, ada undang-undang. Ini menunjukkan bahawa agama Islam adalah agama yang membangunkan ummah itu. Bukan sekadar membina keyakinan kemudian syok sendiri, tidak. Tapi di sana ada satu sistem yang dibangunkan. Dan itu adalah perkara yang disampaikan dalam ayat 33 ini, bila mereka memerangi Allah dan Rasul dan membuat kerosakan, dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki secara bersilang ataupun dihalau. Yang ini kena buat pada siapa ni sebenarnya, Ustaz? Okey, ini adalah di ayat ini ditujukan kepada golongan yang kita istilahkan muharib ataupun hirabah. Dalam fiqh namanya hirabah. Hirabah ini adalah golongan yang melakukan pemberontakan. Pemberontakan maknanya sama ada dia berlakunya pemberontakan ataupun membuat kekacauan di dalam negara. Jadi di situ ada beberapa degree ataupun beberapa tahap-tahap hukuman kerana berkadaran dengan tahap jenayah. Sebab itu ada beberapa jenis hukuman. Kalaulah dia membunuh, maka balas hukumannya bunuh dan disalib. Kalaulah dia mencuri, maka dibunuh dan disalib lah. Kalau dibunuh sahaja, dia dibunuh. Kalaulah dia membunuh dan mencuri, maka dia disalib. Kalaulah dia mencuri sahaja, maka dipotong tangan secara silang dan kaki. Kalaulah dibuat kacau, menakutkan manusia, maka dia dihalau ataupun pandangannya mengatakan dia dipenjarakan. Jadi semua itu hukuman-hukuman, dan kita faham kenapa sampai begitu, kerana kita lihat dia adalah satu pencabar terhadap sistem agama itu sendiri yang terbentuk ataupun yang terzahir secara undang-undang dan negara dan pemerintahan itu. InsyaAllah. Jadi itu adalah penjelasan bagaimana undang-undang dalam agama Islam ini yang kita perlu tahu, dari segi pengamalan dalam undang-undang kita, sama ada sudah diamal atau tidak, itu adalah satu perjuangan lah juga, Ustaz, kan? Kerana ini adalah satu undang-undang yang turun pada Nabi di hujung dakwah Nabi. Jadi proses untuk mendidik ke arah perundangan ini adalah amat penting, Ustaz. Kalau tidak, sampai kesudahlah kita 50-60 tahun pun tetap bercakap undang-undang yang bukan datang daripada Tuhan, dan akhirnya orang kata perlu ke, kan? Pasal tidak dibicarakan, tidak didiskusikan dan tidak menjadi agenda dalam sistem kenegaraan kita ini sendiri. Jadi bercakap tentang undang-undang hukuman ini, Allah menyatakan tentang istilah taubat pada ayat yang ke-34. Mari sama-sama kita membacanya, dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Sila Ustaz. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul, Al-Fadhil Ustaz Syamil, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran, penonton yang dirahmati Allah. Ayat yang ke-34 kita nak baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu anna Allaha ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-34, di mana Allah menyatakan kecuali mereka yang bertaubat sebelum ditangkap kepada mereka, fa'lamu, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini maksudnya apa, Ustaz? Adakah kalau dia buat masalah tu semua, kemudian dia bertaubatlah dan dia kata okey, kena tangkap, saya dah bertaubat, adakah tidak dikenakan hukuman ini, ataupun macam mana kefahaman ayat ini? Bismillahirrahmanirrahim. Kefahaman ayat ini adalah merujuk kepada golongan yang melakukan pemberontakan itu. Sampai satu tahap mereka tak ditangkap lagi, kemudian mereka insaf dan kembali kepada kesetiaan kepada negara Islam. Jadi mereka tidak buat kacau, tidak ada buat satu grup militan dan seumpamanya, contohnya nak menjatuhkan ataupun dan seumpamanya.
Jadi mereka ini kalaulah dibuktikan secara jelas bahawa mereka tidak lagi melakukan pemberontakan, tidak lagi melakukan kekacauan, jadi orang ini tidak dibawa ke muka pengadilan. Selagi tidak berlaku pembunuhan. Kalaulah berlaku pembunuhan ataupun rampasan harta dan seumpamanya, maka ia perlu dilakukan hukuman. Contoh kalau bunuh maka dibalas qisas, tapi bukanlah hukumannya hukuman hirabah tadi. Hirabah tadi dibunuh itu bunuh dan disalib. Tapi kalau orang ni sudah bertaubat tetapi ada darah di atas tangannya, maka darah itu perlu dibayar. Dan juga harta yang diambil itu perlu diserahkan, dipulangkan semula. Kalaulah dibawa kepada pengadilan, itu tidak lepas. Tetapi sekiranya mereka dibawa pengadilan, tiba dia kata kami dah bertaubat, maka taubat itu tidak dikira kerana ketika kantoi itu dia masih di dalam dosa hirabah ataupun dosa pemberontakan tersebut. Jadi di sini kita katakan hak-hak manusia tetap tidak diabaikan. Kalaulah dia ada berhutang ataupun bukan, maksudnya ada yang perlu dituntut secara hak manusia dalam darah dan harta itu. Jadi itu cara kita melihat ayat 34 ini. Pasal kalau tidak dijelaskan, ingatkan kalau dah bunuh orang ke, dah rompak ke kan, betul, saya bertaubat kan. Dia cakap pada mahkamah dan kemudian kata mahkamah, okeylah, pasal kamu bertaubat sebelum ditangkap, maka dilepaskan. Itu bukan kefahamannya. Itu bukan kefahamannya. Kefahamannya ialah kalau dia buat kacau, tidak melibatkan nyawa, tidak melibatkan harta itu, maka ianya kalau dah settle. Benda tu dah tidak ada sebarang kacau bilau. Dan tidak ada sebarang perancangan-perancangan lain dan seumpamanya, maka tujuan sudah tercapai, iaitu tidak ada ataupun adanya ketenteraman awam. Ya. Jadi itu adalah perkara penting, tapi bab nyawa, bab harta masih lagi perlu dibawa ke muka pengadilan, dan kalau sabit kepada kesalahan itu tertakluk kepada hukuman yang hudud yang ditentukan oleh agama ini. Baik, jadi kita teruskan dengan ayat 35 yang sudah pun dibaca awal tadi, namun kita baca sekali lagi satu seruan besar Allah kepada orang-orang yang beriman. Ayat 35 bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul, Al-Fadhil Ustaz Syamil, Ibu Ayah, para penonton yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Kini kita berganjak ke ayat yang ke-35. Kita cuba dengan bacaan Tarannum Ras. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-35. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah di jalannya agar kamu berjaya. Ada 40 kali berulang perkataan falaha dalam Al-Quran, dan salah satunya pada ayat 35 yang ingin kita ketahui macam mana formula untuk berjaya di dunia dan di akhirat ini. Kita berehat dahulu My Quran Time, Quran, Salat, Infaq. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين.
جاهلا وارزقنا تلاوته. Dia hadis palsu disebut hadis maudhu'. Satu. Okey. Ada hadis la yu'rafu, hadis yang tak diketahui. Okey. La yasih, tidak sahih. Tidak sahih. Ada satu jenama dia la aslalahu, tidak ada asal. Antara nama lain hadis palsu adalah tidak ada asal. Ya. Tuan-tuan Kalau- puan, catatkan dalam nota. Kalau kita jumpa seorang budak lelaki kan, Ha. kita tanya dia, adik dari mana? Kan? Saya dari sana. Mana mak? Saya memang tak ada mak. Ayah? Ayah pun tak ada. Memang yatim piatu ke? Tak. Saya memang lahir, tiba-tiba ada kat dunia ni. Alamak. Jadi sepatutnya anak ni dia mesti ada ayah, Ada ayah, ada mak. ibu yang melahirkan dia. Ya, Kalau dia kata dia tiba-tiba muncul, siapa pun tak boleh nak terima. tak boleh. Demikianlah hadis palsu. Tiba-tiba muncul, tidak ada sanad, Okey. tidak ada periwayatan, tidak ada jalur periwayatan. Tiba-tiba muncul, tiba-tiba واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Sama-sama kita melihat dan mengulang kaji halaman yang ke-113 dan 114 yang diharapkan kita jelas bahawa dalam perundangan negara ada garis panduan yang Allah jelaskan di dalam surah Al-Maidah, dan ini adalah panduan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan kita semua yang ingin menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebentar tadi ada kita bacakan, yang dibacakan tadi, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wabtaghu ilaihil wasilah. Ya, apa maksud al-wasilah dalam ayat ini, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Wasilah secara bahasa adalah jalan. Ya, jalan yang menuju kepada destinasi. Jadi apabila itu secara bahasa, dan secara salah satu istilah yang digunakan oleh Nabi SAW adalah bermaksud wasilah ini adalah darjat yang tertinggi di syurga, kedudukan yang tertinggi di syurga. Sebab itu Nabi SAW dalam hadis mengenai jawab azan itu, thumma sallallahu halil wasilah, kemudian mintalah pada Allah Ta'ala untuk aku ini mendapat wasilah, iaitu kedudukan yang tinggi di syurga. Jadi di dalam ayat ini konteksnya lebih kepada menunjuk wasilah ini adalah bermaksud amalan-amalan soleh, segala jalan yang menuju kepada ketakwaan. Sebab itu kenapa ayat ini penting? Kerana ayat ini menunjukkan betapa praktikalnya agama Islam itu. Bagaimana Islam apabila menggariskan iman mesti disekalikan dengan amal. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Innal ladzina amanu wa amilus salihat. Wal ladzina amanu wa amilus salihat. Jadi semua itu dia tidak boleh iman itu secara sendiri. Kesempurnaan iman itu adanya dengan amal soleh, dan amal soleh inilah jalan-jalan pembuktian keimanan itu. Sebab itu bila ayat ini disebut, wahai orang beriman, takutlah kepada Allah SWT dan carilah jalan untuk menuju kepada ketakwaan tersebut. Jalan itu adalah amalan-amalan soleh, segala bentuk taqarrub, dan juga kalau kita boleh katakan segala cara-cara yang mendekatkan ke situ. Termasuklah dalam tadabbur Al-Quran, termasuk dalam menghadiri majlis-majlis ilmu, berguru dan seumpamanya, mempelajari ilmu-ilmu syarak dan seumpamanya. Jadi perkara ini adalah suatu yang kita sebut tadi betapa praktikalnya agama Islam, dan menunjukkan kepada betapa besarnya nilaian ketakwaan itu perlu dijelaskan di dalam kehidupan kita. Sebab itu bila Allah SWT menyebut di dalam surah yang lain, inna hadhi tadhkirah faman syaa ittakhadha ila rabbi sabila. Barang siapa yang menghendaki, ini adalah peringatan, barang siapa yang menghendaki peringatan tersebut, dia perlu meniti jalan, mencari jalan menuju Tuhan. Dia bukannya berangan seorang-seorang. Sebab itu hadis Nabi SAW, laisal imanu bitamanni wala bitahalli wa innama ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Bukanlah iman itu dengan kita berangan, bukan juga dengan perhiasan luaran, tetapi iman itu adalah apa yang kekal di dalam hati dan dibenarkan dengan amalan. Itulah kita boleh katakan wasilah itu satu bentuk yang kefahaman yang sebegitu. Jadi bila bercakap tentang wasilah ni, Ustaz, ya, ada orang kata bahawa wasilah ni macam satu medium lah, perantara. Jadi adalah perantara, dia kena ada syekh untuk pastikan bahawa dia ni lebih lagi boleh
menuju kepada Allah sebentar tadi, ataupun dia kata bahawa ini bukan ke macam orang-orang yang bukan beragama Islam yang dia ada wasilah dengan berhala, dengan ada perkara-perkara yang dia. Jadi apa maksud wasilah ini bagi berhujah pada kumpulan begini? Jadi kita dapat lihat kalaulah ini dimasukkan dengan tawassul ataupun mengambil perkara-perkara yang perantara menuju Allah SWT. Yang pertama kita letakkan bahawa di antara manusia dengan Tuhan tidak ada apa yang menghalangnya melainkan kejahilannya. Jadi maknanya tidak ada yang menghalang manusia untuk bertemu Allah SWT, mempelajari ataupun mengenali Allah SWT, melainkan kejahilannya. Jadi apa-apa yang menyingkap kejahilan tersebut, maka dia adalah satu bentuk wasilah yang masyru'. Contoh yang menyingkap kejahilan itu adalah Nabi. Nabi lah jalan kita menuju Tuhan. Sebab kita tak kenal Tuhan. Yang boleh mengenalkan kita kepada Tuhan adalah Nabi SAW. Dan termasuklah dalam ni adalah kalau kita katakan syekh ataupun guru, kerana guru memperkenalkan kita kepada Tuhan, bukannya memperkenalkan kita kepada guru. Dan sebab itu tugasan murabbi, syekh, hatta Rasulullah SAW, dia membawa kita kepada Allah SWT. Sebab itu kemuncak doa itu pada bila dia tidak ada perantara daripada seorang makhluk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalaulah ini dimasukkan dengan tawassul dengan Nabi, tawassul dengan zat, tawassul dengan apa benda dan seumpamanya, maka itu perbahasan yang tak tahu sesuai di sini atau tidak. Tapi cukuplah kita kata pergi yang kita sepakat bahawa kita boleh meminta Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita menggunakan amalan soleh kita. Itu ittifaq. Dan juga dengan juga kita boleh meminta orang untuk doakan kita. Itu adalah satu bentuk tawassul. Kita minta tolong doakan aku seperti mana Nabi SAW minta Umar doakan ketika nak pergi umrah. Dan juga ada juga pandangan yang mengatakan boleh kita meminta tolong kepada Allah SWT, meminta Allah SWT dan menggunakan kemuliaan Nabi SAW, kehebatan mukjizat Nabi SAW ataupun ketinggian nilaian Nabi SAW untuk kita bawa dihadapkan kepada Allah SWT. Adapun selain daripada itu, mungkin kita kata itu adalah perkara yang panjang perbahasannya. Ada dia punya tambah dan tolak yang boleh kita bincangkan. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Syamil. Jadi maksudnya amal kita ini ataupun kita mohon kepada orang berdoa, doakan kita, itu adalah wasilah, medium, pasal bukan kita yang buat, orang lain yang buat, doakan, tetapi ia juga harapnya menyebabkan kita makin dekat dengan Allah. Dan sudah tentunya doa anak yang soleh itu maklum di dalam hadis yang ibu ayah mungkin terkejut kan bila sampai di akhirat nanti itu. Kerana apa? Rupanya doa keampunan daripada si anak itu amat banyak seketika ketika mungkin ibu ayahnya masih hidup ataupun telah pun meninggal dunia. Jadi ini kefahaman wasilah yang perlu kita rebutlah Ustaz ya. Kita kena cari betul-betul wasilah dan sudah tentu bila Ustaz sentuh dari doa lepas azan tadi kan. Yang kita doa pada Nabi agar diberikan wasilah. Jadi mungkin Ustaz boleh sentuh sikit mengapa kita doa pada Nabi, pada Allah agar Nabi diberikan wasilah, fadilah itu sendiri. Sebenarnya itu adalah cara Nabi ajar kita membalas jasa. Sebab itu kenapa kita sentiasa berselawat dan seumpamanya. Walaupun Nabi SAW mempunyai satu kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT. Tetapi di antara petanda kita punya kesetiaan kepada Nabi Muhammad SAW adalah kita sentiasa mendoakan. Kerana darjat itu tidak ada penghujung. Sebab itu Nabi SAW walaupun dah wafat, darjatnya sentiasa meningkat. Sebab itu selawatnya ummah kepada Nabi SAW akhirnya meningkatkan darjat Nabi itu sendiri dan juga memberi pahala kepada kita. Jadi permintaan kita kepada Nabi bukanlah permintaan yang sia-sia. Pertama, kita sendiri dapat pahala. Dan yang kedua adalah kita sendiri memberi satu khidmat terhadap, itu cara kita berkhidmat kepada Nabi SAW. Sebab apa cara lagi yang ada? Kan? Doa, berjuang dan semua, dan di antaranya adalah berselawat dan meminta Allah SWT meninggikan darjat Nabi SAW. Sebab setiap selawat-selawat kita kepada Nabi, Nabi tahu sallallahu alaihi wasallam siapa yang berselawat kepadanya, siapa yang sentiasa berdoa padanya. Itu semua adalah suatu bentuk cara macam saya sebut tadi, kesetiaan dan juga bagaimana kita menghargai jasa dan sumbangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah ya. Jadi itu adalah penjelasan. Kalau tuan-tuan kita selalu baca doa lepas azan tu kan. Kadang-kadang kita dengar dekat TV kan ada wasilah kan, fadilah, rupa-rupanya itu adalah sebagai tanda kita ni nak menghargai. Kalau kita sayang mak ayah kita kan, kita doa sebagai satu penghargaan, nak balas balik macam mak ayah kita balas tu tak terbalasnya. Ya. Jadi dengan doa dan doa pada Nabi dengan salawat itu adalah salah satu daripada
wabtaghu ilaihi wasilah, ya, untuk kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari sama-sama kita teruskan lagi dengan melihat kepada halaman yang ke-114 ayat ke-37. Satu peringatan amaran daripada Allah, kita baca bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Baik. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul, Al-Fadhil Ustaz Syamil, tuan-tuan dan puan-puan yang bonda yang dikasihi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kini kita berada di halaman 114. Kita nak baca ayat atas sekali, ayat yang ke-37. Kita cuba dengan taranum ras secara mujawwal. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha wa lahum adhabun muqim ولهم عذاب مقيم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat yang ke-37. Mereka ingin keluar daripada neraka tetapi tidak akan berjaya keluar darinya, dan bagi mereka azab siksa yang kekal. Ayat ini, ayat 37, kalau dibaca ayat 37 semata-mata, mungkin kita boleh silap faham seperti pernah disilap fahami oleh orang terdahulu. Namun siapakah mereka yang dimaklumkan dalam ayat ini? Kita berehat dahulu, kembali semula My Quran Time, Quran Salam Info. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. جاهينا وارزقنا تلاوته. Ketika mana berlakunya penyakit ataupun wabak yang besar itu, adakah itulah solat tu dibolehkan ataupun tidak, bagaimana? Okey, baik. Yang ni sebenarnya satu soalan yang memang biasa ditanya. Iaitu pada awal-awal Covid dulu, kalau tuan-tuan puan-puan perasan, yang mana sebahagian besar daripada masjid, bukan sebahagian besar, maknanya semua masjid dalam negara ni ditutup. Dan dia bukan dilakukan di Malaysia sahaja, bahkan di seluruh dunia Ustaz Husaini. Saya ingat dekat Mesir tu ada macam satu demonstrasi depan masjid, orang solat juga. Walaupun masjid dikunci, kerana pada mereka dia kata solat jemaah ni perkara yang wajib, kita kena solat juga macam mana pandemik pun yang berlaku. Tapi bila kita perhatikan dalam hadis, kalau kita ikutkan, kalau nak tengok betul tak berlaku ataupun ada tak berlaku pandemik pada zaman Rasulullah, kita perhatikan tidaklah ada secara langsung disebutkan mengenai pandemik, tetapi ada kelonggaran yang diberikan dalam Islam. Boleh kita solat berjemaah di rumah, sekalipun pada arahan asal tadi memang kita diminta untuk solat. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين.
Terjangkau tinggi pekertimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu menempuh dugaan, mengajar erti kesabaran, menjulang panji kemenangan. Terukir namamu di dalam Al-Quran, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Safas, Ya. nyari tadi Ustaz Syamil nak sambung tadi. Oh, masya-Allah. Oh, insya-Allah. Dia mengingatkan kepada bagaimana perjuangan Rasul Ustaz ya, apabila dalam ayat yang ke-32 tadi muka surat 113 memang mencabar menghadapi dengan kumpulan mereka yang musrifun ataupun yang hirabah tadi itu, yang cuba untuk memerangi Allah dan Rasul. Tetapi Nabi tetap juga move on ya, terus move on. Dan tadi ayat 37 bercerita tentang azabun muqim. Biasanya dalam Al-Quran ni jumpa azabun azim, azabun muhin, tapi muqim ni apa maksudnya? Bismillahirrahmanirrahim. Muqim daripada maksud aqama, iaitu tetap. Ya, menetap. Sebab itu bila kita kata kita ni bermukim, maknanya kita tetap di situ. Lawannya musafir, iaitu sentiasa berpindah-pindah dan seumpamanya. Jadi dalam konteks ayat ini, pertama sekali ayat ini menceritakan mengenai orang kafir. Kerana ayat ini menunjukkan orang itu cuba untuk keluar daripada neraka dan dia tidak boleh keluar. Dan dia mendapat azab yang muqim. Azab yang kekal di situ. Iaitu kekal, tetap, tidak dialihkan, tidak juga hilang. Dan dia tidak boleh dikeluarkan. Sebab itu kenapa kita kata khas untuk orang kafir? Kerana orang beriman, kalaulah maksiatnya melebihi ketaatannya, dia akan masuk dalam neraka dalam tempoh tertentu. Dan akan menyelamatkannya adalah saki-baki ketauhidan atau saki-baki keimanannya, akan mengeluarkannya daripada neraka. Jadi dia tidak mendapat azab yang muqim. Dia dapat azab yang alim, azab yang muhin, azab yang azim, ataupun yang besar, yang hina, yang perit. Tetapi tidaklah berkekalan. Jadi ayat ini kita dapat lihat konteksnya bersesuai dengan ayat yang sebelum. Pada ayat 36 yang menunjukkan orang kafir itu sekiranya diberikan segala yang ada di atas muka bumi ini, dan juga sekali ganda apa yang diberikan itu, dia akan cuba untuk menebus dirinya dengan segala harta yang itu. Dan itulah yang disebut dalam hadis Nabi SAW, ketika mana seorang ahli neraka dimasukkan ke dalam neraka dan diazab, Allah SWT bertanya kepada ahli neraka tersebut, apakah pandanganmu terhadap tempat tinggalmu ini? Dia kata, seburuk-buruk tempat tinggal. Lalu Allah SWT mengatakan, apakah sekiranya engkau boleh menebus dengan sebesar bumi ini emas, boleh kau tebus tak? Kata, of course, boleh aku tebus. Kalau ada aku akan tebus. Lalu Allah SWT mengatakan, kamu tipu. Sedangkan di dunia telah aku minta lebih rendah lagi daripada dunia emas itu. Aku hanya minta engkau mengikuti kalimah tauhid. Itu sahaja pun kau tidak boleh buat, apatah lagi kalau lagi banyak daripada tersebut. Jadi ayat ini, konteks muqim ini menunjukkan kepada orang kafir yang nak keluar daripada neraka. Seolah-olah mereka ada satu scene, kita boleh bayangkan, mencari-cari jalan keluar, tapi tidak boleh keluar. Dan ayat ini salah satu daripada ayat-ayat yang menunjukkan scene itu ataupun keadaan yang menakutkan tersebut. InsyaAllah ya. Jadi itu adalah apa yang kita faham ataupun dimaklumkan dengan istilah azabun muqim, azab yang bermukim Ustaz ya. Maksudnya dia kekal di situ, tetapi ini bukanlah kepada orang yang beriman. Dan kita bersyukurlah Ustaz kan, ada iman yang perlu kita semai, yang perlu kita perjuangkan, kerana kita ada kesilapan yang harapnya kita terus bertaubat, harapnya terus bersih. Tetapi kalau ada pun sedikit, sebenarnya tak nak lah, satu saat pun tak nak Ustaz kan. Na'udzubillah min zalik. Dan kita mohon Allah lindungi kita pada setiap hari. Waqina adzaban nar. Jadi bersyarat tentang taubat kita dah bincang pada ayat 34, tapi dalam ayat 39 muncul lagi Ustaz ya, selepas bercakap tentang hukum as-sariqatu was-sariqah itu, pencuri lelaki perempuan itu, ada taubat mungkin dalam masa pendek ini. Mengapa taubat ni berulang lagi pada muka surat 114 Ustaz?
dalam taubat itu di dalam ayat 39 ya. Maknanya ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sangat menerima taubat dan juga menunjukkan sebenarnya Islam ini bukan agama yang nak menghukum orang. Kerja nak hukum saja. Ya, kerana di situ sentiasa ada jalan keluar untuk manusia yang melakukan kesilapan. Walaupun mereka sudah dikenakan hukuman, katakan dalam kes ini potong tangan. Tapi itu tidak bermaksud mereka tidak ada harapan untuk hidup. Allah SWT masih menjanjikan sesiapa yang memperbaiki dirinya, memperbaiki kehidupannya, maka Allah tetap menerima taubatnya dan dia boleh menjadi di kalangan ahli syurga yang boleh masuk syurga tanpa hisab. Dan seumpamanya, dan sahabat pun ada yang mencuri dan dipotong tangan. Kemudian sahabat masuk syurga. Jadi di situlah yang kita katakan sebenarnya agama ini bukan tujuannya untuk dalam hukuman nak memotong tangan, nak membunuh orang dan seumpamanya. Tujuannya memberi ketenteraman awam. Itu saja dia punya tujuan utama dia, supaya orang duduk dalam negara Islam dalam keadaan tenang, nyawanya terjaga, hartanya terpelihara, nasabnya juga terjaga. Semua itu adalah untuk memberikan satu medium kondusif terhadap sebuah masyarakat yang memeluk agama Islam itu, insyaAllah. Ya, jadi itulah peranan taubat sebenarnya untuk membawa keamanan bagi sebuah negara, dan siapa yang tidak mahu sebuah negara yang aman, nyawanya terjaga, hartanya, dan istilah yang berulang-ulang ini berada pada tempat berbeza. Betul. Kerana taubat itu mahal harganya itu untuk kita di dunia, apatah lagi bila sampai di akhirat sana. Kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita memahami bahawa kita memang perlu selalu kembali taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana itu adalah cara bagaimana ingin kita makin dekat dan Allah terus mengampunkan dan menyayangi kita. Kita berdoa di hujung ini bersama Al-Fadhil Ustaz Syamil. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wala minna syaqiyan wala mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini, dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Syamil ya untuk menjelaskan beberapa ayat permata indah yang harapnya ianya memberi harapan ya Ustaz ya, sambil bercakap tentang undang-undang, tentang hudud sebentar tadi ya, kita dibekalkan dengan kefahaman bahawa Tuhan ini Maha Pengampun, Maha Penyayang ya, dan Allah beri peraturan-peraturan ini adalah untuk keamanan, bukan untuk memporak-porandakan lagi negara ini dengan panduan wahyu daripada Al-Quran. Ini yang ingin kita perjuangkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Peluang tuan-tuan untuk menyumbang dan juga menghubungi nombor di talian. Bagaimana kita ingin ya, walaupun kita dah dengar sekali, tapi kita ingin ulang ayat-ayat ini dan disebarkan di lokasi masing-masing. Ramai yang tidak tahu isi kandung ini sehingga merasakan bahawa diskusi tentang undang-undang adalah ganas, padahal sebenarnya ada banyak hidayah yang Allah sampaikan dan ia perlu kembali kepada Al-Quran itu sendiri. Jadi insya-Allah kita bertemu lagi dalam ayat baru, episod baru pada episod akan datang. My Quran Time, Quran Salat Infaq, insya-Allah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa أطراف النهار
واجعله لنا حجتين